Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak kongsikan video Munakahat Darjah 4, pelajaran yang pertama, iaitu tajuk panduan memilih bakal suami dan isteri. Okey, baik. Yang seterusnya, panduan memilih bakal suami dan isteri. Islam mengajar umatnya memilih bakal suami ataupun isteri. Di sini Ustaz letakkan 5 ciri-ciri. Panduan ni ciri-ciri, apakah ciri-ciri yang kita kena pilih untuk jadikan dia sebagai suami ataupun isteri kita. Okey, baik. Yang pertama ialah iman. Yang pertama ialah iman. Sebab apa iman? Iman ni ialah syarat yang pertama untuk kita pilih bakal suami ataupun isteri kita. Sebab apa? Mestilah orang yang beriman. Sekiranya orang tu tak beriman, itu tidak dimasuk dalam ciri-ciri kita nak jadikan dia sebagai suami ataupun isteri. Okey, baik. Iman ni, dia beriman, dia orang Islam, itu dipanggil iman. Yang kedua, teguh pegangan agama. Yang kedua, ciri-ciri suami isteri yang kita kena pilih, teguh pegangan agama. Maksudnya dia tu berpegang dengan apa-apa yang disuruh oleh agama. Contohnya solat, puasa, taat kepada ibu bapa, tidak ada harta kepada ibu bapa. Itu teguh pegangan agama lah tu. Sebab apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawinkanlah seorang perempuan itu dengan 4 perkara. Yang pertama, kerana hartanya. Nabi kata kerana hartanya. Kat sini tak ada, Ustaz baca je. Kerana hartanya. Yang kedua, kerana keturunannya. Yang ketiga, kerana kecantikannya. Yang keempat, kerana agamanya. Sebab apa agama? Sebab kalau kita pilih agama dia, nescaya kamu akan beruntung. Sebab sabda Rasulullah, kena pilih orang yang ada agama. Jadi kecantikan itu nombor 3. Yang pertama kerana hartanya, kena pilih orang yang ada harta. Keturunannya, keturunan yang baik-baik. Rasulullah kata pilihlah perempuan yang keturunannya baik. Kecantikannya, jadi kalau kecantikan ni termasuk dalam ciri-ciri yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, yang keempat, agama. Sebab apa agama? Yang last sekali, sebab agama tu tak amat penting. Kalau tak ada agama, maka nescaya tak beruntunglah, Nabi kata. Kalau ada agama, maka beruntunglah kamu. Okey, yang seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga, lelaki soleh dan perempuan yang solehah. Yang ketiga, ciri-ciri atau panduan kita nak pilih untuk jadikan isteri ataupun suami kita, lelaki yang soleh dan perempuan yang solehah. Soleh dengan sini nak maksud dia tidak membuat perkara-perkara yang jahat lah. Itu dia panggil soleh. Dan perempuan yang solehah sama juga, dia tidak membuat perkara-perkara yang jahat. Itu dipanggil lelaki yang soleh dan perempuan yang solehah. Yang seterusnya, yang keempat, keturunan yang baik. Keturunan yang baik-baik, mak ayahnya orang baik. Lepas
lepas tu adik-beradiknya orang baik, itu dipanggil keturunan yang baik. Jangan cari keturunan yang jahat. Baik. Yang seterusnya, yang kelima, ciri ataupun panduan kita nak memilih bakal suami atau isteri. Yang kelima, penyayang. Mestilah seorang perempuan yang penyayang. Yang seterusnya, yang kedua, sihat dan berpotensi untuk melahirkan anak. Jadi dia penyayang, dia sihat, perempuan tu sihat, lelaki tu sihat, dan perempuan tu tadi berpotensi untuk melahirkan anak. Jadi kita kena pilih perempuan tu boleh melahirkan anak. Mestilah cari yang penyayang. Kalau tak penyayang macam mana? Tak bolehlah, kena cari yang penyayang. Okey, yang seterusnya, hukum melihat bakal suami ataupun isteri. Apa hukum dia? Sebelum kita nak kahwin, tadi kita pilih ciri-ciri. Ni hukum kita melihat bakal suami ataupun isteri. Apa hukum dia? Sunat. Bagi orang yang berqasad ataupun berniat untuk berkahwin sebelum meminang. Jadi sunat. Nak tengok bakal suami kita ataupun bakal isteri kita, sunat hukum dia. Tapi dengan niat dia nak berkahwin dengan perempuan tu ataupun dengan lelaki tu. Kalau sesaja tak boleh. WhatsApp dia, nak tengok dia sebab saja suka-suka. Tak ada nak berniat untuk berkahwin pun. Itu tak boleh. Tapi kalau kita WhatsApp dia, nak berjumpa dengan dia, nak jumpa mak ayah dia sebab kita niat untuk berkahwin dengan dia, itu sunat. Okey, yang seterusnya, antara yang boleh dilihat adalah, boleh lihat ni ketika mana? Ketika nak berjumpa, kita dah berjumpa dengan dia, dah melihat dia, kan? Kita nak tengok apa yang boleh kita tengok dekat perempuan tu. Masa nak meminang tu, apa yang kita boleh tengok dia? Masa kat meminang tu ataupun merisik, orang Melayu, adat orang Melayu merisik dulu baru meminang. Jadi anggota muka. Anggota muka. Ustaz highlight kan? Ustaz tandakan kat sini. Anggota, silap. Okey, yang atas. Anggota muka. Jadi anggota muka, itu kita Adam. Anggota yang pertama, anggota muka. Anggota muka kita boleh lihat, dan dua tangan hingga ke pergelangan. Jadi muka perempuan tu kita boleh tengok, dan dua tangan, pergelangan tangan. Ni tangan, dua pergelangan, tapak tangan dengan sini. Kita boleh tengoklah. Kan? Kita boleh tengok. Dua bahagian sahaja yang boleh dilihat ketika kita bertunang tu lah. Sebelum kita nak bertunang tu, kita boleh tengok dulu. Tengok muka dia, lelaki tengok muka perempuan, perempuan tengok muka lelaki. Tu boleh disunatkan. Lain daripada tu tak boleh. Lelaki-lelaki, perempuan tu nak tengok kaki dia, tak boleh. Ataupun lelaki-lelaki nak tengok kaki perempuan tu, tak boleh. Yang dibolehkan ialah muka dengan pergelangan tangan sahaja. Okey, terima kasih kerana menonton video Ustaz. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa di video yang akan datang.